Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا يا الله صدورنا ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا يا كريم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah taufik hidayah Allah, pada malam ini kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah ini, salat maghrib berjamaah, dan seterusnya duduk di dalam majlis ilmu kuliah tafsir. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung siri kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Kita berada pada surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum pada muka surat 406. Kuliah yang terdahulu kita telah berhenti pada ayat yang ke-18. Kita berhenti pada ayat yang ke-18. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Pada malam ini kita lanjutkan kepada ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Yukhrijul hayy, dialah Allah yang mengeluarkan benda yang hidup, minal mayyit, daripada benda yang mati, wa yukhrijul mayyit, dan dialah Allah yang mengeluarkan benda yang mati, minal hayy, daripada benda yang hidup, wa yuhyil arda ba'da mautiha, dan dialah yang menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Wa kadzalika tukhrajun, demikianlah halnya, keadaannya, bagaimana kamu dikeluarkan nanti untuk hari kebangkitan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kekuasaannya yang boleh mengeluarkan satu benda yang hidup daripada benda yang mati, kemudian berlaku pula sebaliknya, daripada benda yang mati keluar daripada benda yang hidup. Benda yang mati yang dimaksudkan dalam ayat ini pada dasarnya adalah orang kafir, kerana orang-orang kafir itu diistilahkan sebagai orang-orang yang mati, kerana mereka tidak mendapat hidayah Allah,
mereka tidak mendapat kehidupan yang sebenar yang Allah mahukan, maka mereka dianggap sebagai orang yang mati. Adapun orang-orang yang hidup itu adalah orang yang beriman, kerana mereka adalah orang yang mendapat siraman rohani dan hidayah daripada Allah. Maka sebab itulah orang beriman disebutkan sebagai Al-Hayy, orang yang hidup. Lalu bila Allah menyatakan bahawa Dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, Ia merujuk kepada anak-anak yang beriman daripada rahim ibu bapa yang kafir. Anak-anak yang beriman lahir daripada rahim ibu bapa yang kafir. Ini berlaku sebagaimana telah berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, bapaknya Azar, adalah kafir, sedangkan Nabi Ibrahim seorang nabi. Daripada seorang bapa yang mati, yakni kafir, lahirnya seorang anak yang beriman. Maka itulah yukhrijul hayya minal mait. Demikian berlaku sebaliknya. Ada pula ibu bapa yang beriman melahirkan anak-anak yang kafir, sebagaimana hal yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, salah seorang anaknya yang bernama Kan'an, merupakan seorang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir di dalam peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itulah contoh bagaimana benda yang mati, makhluk yang mati, yakni yang kafir, terbit daripada yang hidup, daripada satu orang nabi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada maksud orang beriman dan orang kafir, Al-Hayy wal Mayit juga boleh diartikan kepada perkara-perkara lain dalam dunia ini. Jikalau kita lihat, banyaklah kejadian yang berlaku, benda mati keluar daripada benda hidup, benda hidup keluar daripada benda mati. Kita lihat contoh bagaimana Allah mengeluarkan benda hidup daripada benda mati. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh melata di bumi ini merupakan benda yang hidup, membesar dan akhirnya mati. Tumbuhan itu terbit daripada biji-bijian yang mati. Biji-bijian yang mati itu telah berada dalam bumi untuk sekian tempoh, sehingga turunnya hujan. Maka setelah mendapat siraman air, bijian yang mati itu pun menerbitkan benih, menerbitkan tunas, dan tunas itu pun menjadi pokok. Maka dari benda yang mati keluar benda yang hidup. Demikian kalau kita tengok ayam. Ayam itu benda yang hidup. Ayam keluar daripada telur, telur itu mati. Telur takkan pernah membesar. Gitulah telur. Dia benda yang tidak dianggap sebagai tidak hidup. Daripada benda yang tak hidup itu keluar benda hidup, ayam. Begitulah juga manusia. Manusia itu hidup. Manusia terbit dan lahir daripada air mani yang mati. Air mani itu tidak hidup, walaupun dari segi saintifik dianggap sebagai benda yang hidup kan. Tetapi hakikatnya air mani itu mati. Tapi daripada air yang mati itu akhirnya menjelma menjadi manusia yang hidup.
Jadi inilah contoh-contoh bagaimana Allah mengeluarkan benda yang hidup dari benda yang mati. Demikian sebaliknya, bijian itu benda yang mati, bijian pula terbit daripada pokok yang hidup. Bila pokok sudah membesar, pokok menghasilkan biji-bijian. Bijian-bijian itu adalah benda yang mati. Dia terbit daripada pokok yang hidup. Demikianlah telur ayam. Telur ayam itu benda yang mati, terbit daripada ayam pula. Tadi ayam terbit daripada telur, telur terbit daripada ayam. Sebaliknya, jadi daripada benda yang hidup ayam itu keluar pula benda yang mati. Macam orang sebut, mana dulu, ayam ke telur? Bila kita kata ayam, daripada mana datangnya ayam? Telur. Bila kita jawab telur lah, telur datang daripada mana? Ayam. Ini tak akan sampai ke penamatnya. Ini soalan yang berbentuk falsafah. Falsafah tidak akan dapat menjawab persoalan. Seorang yang cuba mencari jawapan di sebalik falsafah tak akan temui jawapan, melainkan dia kena rujuk pada wahyu. Wahyu telah menetapkan mana yang dulu, ayam ke telur. Al-Quran telah menyebutkan bahawa yang diciptakan dulu adalah ayam. Dalam Quran Allah menyebut, dialah yang menciptakan haiwan yang melata di bumi, kata Allah. Daripada kalangan haiwan itu ada yang berjalan di atas 4 kakinya, dan ada pula yang berjalan di atas 2 kakinya. Apa binatang yang jalan atas 2 kaki? Ayamlah. Jadi daripada ayat itu kita faham bahawa Allah menciptakan ayam dulu. Ditinggalkan persoalan-persoalan yang diutarakan oleh para filosof yang hanya akan mengelirukan kita. Kembali kepada jawapan yang dibawa oleh nas Al-Quran dan hadis, maka di sana ada jawapan yang pasti. Ya. Apa dia? Ganggu ke tak ganggu? Misalnya bumi kita kan. Ya. Hidup. Contoh baru contoh lain. Betul tu. Jadi bumi benda yang mati. Bukankah manusia itu diciptakan dari tanah bumi? Maka daripada tanah bumi yang mati itu akhirnya terciptanya makhluk yang hidup, manusia. Jadi itu boleh diterima sebagai satu contoh. Banyaklah contoh Banyaklah contoh-contoh yang boleh kita fikirkan. Baik. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar, dibawakan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Katanya daripada Aisyah meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk kepadanya. Ketika itu di sisi Aisyah ada satu orang perempuan yang sedang solat di rumah Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya Aisyah, "Ya Aisyah, man hazihi?" Siapa ni? Bila Nabi tengok ada satu perempuan lain dalam rumah dia, Nabi tanya, "Siapa ni?" Maka Aisyah pun berkata, "Ihda khalatik." Dia adalah salah seorang daripada makcik-makcikmu, makcik Rasulullah. Lalu kata Nabi, "Inna khalati bihazihil bilad lagaraib." Aku ada makcik di negeri ni, Madinah. Ini pelik, kata Nabi. Nabi asal Mekah, macam mana boleh ada makcik kat Madinah? Aisyah kata perempuan tu makcik dia.
Fa ayyu khalati hazihi, kata Nabi, macam mana dia boleh jadi makcik saya? Lalu kata Aisyah, hazihi Khalidah binti Al-Aswad bin Abdul Yaguz. Kata Aisyah, perempuan ni nama dia Khalidah binti Al-Aswad bin Abdul Yaguz. Jadi salah silah ini sampai kepada Wahab mak Aminah. Jadi Wahab yang merupakan ibu kepada Aminah ini adalah berhubungan saudara dengan datuk kepada Khalidah. Mendengar perkataan Aisyah itu, Nabi SAW pun berkata, Subhanallah alladhi yukhrijul hayya minal mayyit. Maha suci Allah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi Khalidah ni beriman kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan bapa dan datuknya kafir. Maka hadis Nabi ini menjelaskan maksud ayat ini. Maksud al-hayyu wal mayyit, makna asal dia adalah orang kafir dan orang beriman. Baik, jadi ayat yang kita bacakan tadi ada dua mesej penting. Mesej yang pertama ialah alam ini tidak tercipta secara tabi'i. Jadi alam ini tercipta dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tabi'i membuat teori bahawa alam ini tercipta secara tabi'i. Para ahli sains kata dunia ini tercipta secara semula jadi. Berjuta-juta tahun yang lalu, di angkasa yang luas ini tak ada, bumi tak ada, planet pun tak ada. Yang ada hanyalah molekul-molekul kan. Yang ada hanyalah zarah-zarah. Zarah-zarah itu pun mulalah bercantum. Dia berlaku dulu, sebelum tu berlaku Big Bang. Hasil daripada Big Bang itu, maka berlakulah pencantuman zarah-zarah di angkasa, terbentuklah bumi. Ini teori para ahli tabi'i yang bergantung kepada tabi'i, alam tabi'i. Jadi Allah menolak kejadian sesuatu berasal daripada tabi'i dalam ayat ini. Terjadinya sesuatu adalah kerana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengubahnya dan menetapkan sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, Allah lah Tuhan yang memberi kerajaan kepada siapa yang Dia mahu, dan Dialah mencabut kerajaan daripada siapa yang Dia mahu. Jadi maknanya kejadian Allah ni fleksibel. Dia bukan satu yang statik. Hari ni Allah bagi kerajaan pada seorang, besok Allah cabut. Itu hari kerajaan Sabah, di bawah pimpinan Syafi'i Afdal. Kemarin malam Allah cabut. Dan Allah boleh cabut dan tukar ganti mana-mana kerajaan sesukanya. Tidak ada suatu kerajaan dalam dunia ini yang kekal menjadi milik seseorang. Jadi ini adalah lambang keanjalan sebuah kuasa. Berbeza dengan hal tabi'i. Tabi'i kalau dia keluarkan sesuatu akan sama pattern dia. Macam kilang. Kilang kalau dia keluarkan suatu benda, produk dia botol air sama kan? Keluar botol air semua acuannya sama. Seperti kita buat kuih. Kita buat kuih, apa nama kuih? Kuih samprit kan? Kita menggunakan satu acuan, dia akan keluar pattern yang sama. Jadi ini namanya tabi'i. Dia takkan berubah. Tetapi ciptaan Allah, dia berubah-ubah. Yang hidup keluar pada yang mati keluar pada yang hidup. Ini perubahan. Kemudian yang kedua, mesej yang kedua yang Allah nak beritahu dalam ayat ini adalah Allah itu Tuhan yang esa dan tidak ada syirik baginya. Dengan keesaannya itu Dia berkuasa menentukan segala-galanya.
Kalau dia nak keluar daripada yang mati itu benda yang hidup, keluarlah. Tidak ada orang yang boleh membantah. Tak ada syirik yang boleh menyanggah kehendak Allah. Jadi penyataan dalam ayat ini membuktikan bahawa keesaan Allah itu berlaku dan tidak ada suatu makhluk pun yang boleh campur tangan di dalam ciptaan Allah. Kalau ada dakwaan orang tertentu yang mengatakan Allah mendapat bantuan, pertolongan daripada sipulan bin sipulan, maka itu adalah dakwaan-dakwaan yang menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam tasarruf. Allah itu wahdaniyat, esa dalam tasarruf, di dalam menguruskan alam. Jadi ada dulu pernah muncul satu ajaran yang mendakwa Allah dibantu oleh wali Allah. Para wali Allah ini mereka bantu Tuhan. Sehingga ada satu orang dia dakwah, dia kata kalau wali Allah ni melihat perlunya hidup satu orang manusia, maka hiduplah orang itu. Ada satu bekas Al-Arqam dulu kan. Satu bekas Al-Arqam, dia mendakwa Abu Ya Asy'ari merupakan sahibuz zaman. Wali Allah pangkat dia sahibuz zaman, tuan punya zaman. Di antara ciri-ciri kelebihannya sebagaimana disebut, dia kata dia boleh menentukan hidup matinya seseorang dengan rekomen kepada Allah. Allah dia bantu Allah. Allah tanya dia, mana boleh hidup kan ni kan? Hidup, maka hiduplah. Macam mana ni, matikah? Matilah. Kalau sampai ajal, maka dia boleh minta tukar pada orang lain yang tak ada kepentingan, yang tak ada kepentingan pada agama. Bahkan pemikiran yang sebegini ada di dalam kelompok manusia yang menganggap wali Allah ada hakut tasarruf, hak untuk menguruskan alam, yang menentukan hujan turun di sebuah negeri. Ini semua ini berlaku perbincangan di kalangan para wali-wali, di alam para wali. Ini semua karut kan? Allah esa dalam pengurusan alam. Tak ada bantuan campur tangan daripada sesiapa pun, sekalipun wali kutub, wali abdal, wali autad, sahibuz zaman, semua ini tidak ada hak, tak ada kuasa sedikit pun untuk mencampuri urusan tasarrufil alam, pengurusan alam. Ayat seterusnya, wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantashirun, dan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah menyenaraikan beberapa tanda kekuasaannya. Seterusnya Allah kata di antara tanda Allah itu berkuasa ialah dia menjadikan kamu daripada turab. Turab maknanya tanah. Adam diciptakan daripada tanah. Ketika mana Allah ingin menciptakan Adam, Allah perintahkan malaikat mengambil tanah di bumi dan dibawa naik ke langit. Jadi malaikat pun ambillah tanah. Jadi ada cerita-cerita yang di exaggerate kan. Suruh malaikat tu pergi baik kan. Ini semua tidak sahih kan. Suruh malaikat pertama, bumi kata jangan ambil kan. Aku tak benarkan. Pergi malaikat yang kedua pula, sama, bumi tak bagi. Pergi yang ketiga, malaikat maut bagi yang ketiga. Tak nak bagi, malaikat maut tetap ambil juga. Jadi ini cerita yang tidak diriwayatkan di dalam nas-nas yang sahih. Ini semua tambahan kemungkinan daripada Israiliyat. Jadi malaikat ambil tanah di bumi dan dibawa naik ke langit. Daripada tanah itulah diciptakan Adam. Dalam setengah tafsir disebutkan, menyatakan bahawa tanah itu dibiarkan di langit. Memberi penjelasan tentang maksud surah Al-Insan. Surah Al-Insan Allah kata hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada insan, manusia, satu tempoh masa manusia itu tak disebut-sebut. Dalam tafsir dikatakan bahawa setelah tanah itu diambil untuk cipta manusia, dibiarkan terbengkalai.
terbiar selama 40 tahun. Sehingga malaikat pun lupa. Malaikat pun dah tak sebut dah. Dulu Allah beritahu dia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritahu malaikat, aku nak jadikan di bumi khalifah. Malaikat pun kata, ataj'alu fiha man yufsidu biha. Kamu nak jadi apa khalifah di bumi? Kami bertasbih kepadamu. Biar kami jelah. Nanti kau buat makhluk yang merosakkan bumi. Allah pun kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Lepas itu Allah pun ambil tanah di bumi dan tanah itu terbiar. Sehingga malaikat pun dah tak sebut-sebut lagi tentang makhluk ciptaan manusia itu. Selama 40 tahun manusia terbiar. Lalu setelah itu barulah Allah cipta Nabi Adam. Jadi ciptaan pertama manusia Adam adalah dari tanah. Kemudian manusia tercipta daripada tanah untuk peringkat yang kedua. Itulah anak cucu Nabi Adam. Kita pun tercipta dari tanah. Walaupun kita nampak kita tercipta dari air mani, sebenarnya air mani itu asalnya tanah. Daripada mana datangnya air mani? Kalau seorang manusia itu tak makan hasil tanah, tak makan nasi, tak makan buah-buahan, tak makan macam-macam kan. Dari beberapa makanannya itulah terciptanya air mani. Setelah manusia itu terbentuk dalam rahim ibunya, ibunya makan pula untuk salurkan makanan kepada bayi dalam kandungan. Makanan-makanan ibu itu datangnya daripada tanah. Setelah lahir ke dunia, anak itu pun bernafas dan makan. Dia makan tanah. Dia makan hasil tanah kan. Jadi maknanya pembinaan jasmani manusia itu daripada sumber tanah. Maka bila Allah kata an khalaqakum min turab, dia menjadikan kamu dari tanah, merujuk pada Adam dan juga merujuk pada kita. Kita sendiri yang tercipta daripada air mani ini juga sebenarnya berasal dari sumber saripati tanah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah menciptakan Adam, kata Nabi, daripada satu rauk tanah ni, di rauk satu qabdah. Qabdah ni kita ambil gitu kan. Jadi satu genggam yang diambil daripada tanah. Bukan genggam kita lah kan, genggam malaikat. Tanya batulah Adam besar. Adam ni tinggi dia 60 hasta. Ni 1 hasta. Akulah tinggi berapa Adam kan? Tinggi Adam 60 hasta. Jadi sesuai dengan kebesaran Nabi Adam itu, tentulah jumlah tanahnya banyak. Faja'a banu Adam ala qadaril ard, kata Nabi, lalu anak Adam pun ikut kadar bumi. Ja'a minhumul abyad, daripada kalangan anak Adam itu ada yang putih. Sebagaimana orang-orang Eropah lah, orang barat yang kulitnya putih, dan juga orang-orang Arab sebahagiannya. Wal ahmar, ada pula yang kulitnya merah kemerah-merahan, macam orang-orang dari sebelah Mongolia, Kazakhstan, Turkmenistan dan sebagainya lah, kulit dia kemerah-merahan. Masuk kita lah kan, kita pun kemerah-merahan juga, sawo matang kan. Wa min wal aswad, ada pula yang hitam, kata Nabi, manusia ni, anak cucu Adam ni, seperti orang-orang Afrika. Wa baina zalik, dan ada pula yang di antara semua tu kan, yang antara semua itulah, ada yang bukan nak kata merah bukan merah, yang kata nak kata hitam bukan hitam. Wa baina zalik. Kemudian Nabi kata wal khabis wat tayyib, ada yang buruk ada yang baik. Was sahlu wal huznu, ada yang mudah ada yang duka. Wa baina zalik, dan ada yang di antara semua itu. Jadi Nabi sebut sifat-sifat bumi, sifat-sifat tanah di bumi. Ada tanah hitam, ada tanah putih, ada tanah merah, dan ada tanah warna-warna yang mirip-mirip tanah tersebut. Dan ada jenis tanah yang buruk, tanah yang busuk, ada tanah wangi, ada tanah yang elok, ada tanah yang tak elok. Semua ini dicampurkan. Jadi siapa anak Adam yang datang daripada bahagian yang putih, maka lahirlah sebagai putih. Jadi ini dia punya asal, kaitan
ciptaan tanah ini dengan manusia. Siapa yang datang daripada tanah yang buruk, tempat yang keji, maka dia jadilah orang kafir. Siapa yang datang daripada tempat yang baik, dia jadi orang yang beriman. Dalam satu riwayat yang lain bahawa tanah ini diambil di bumi ini, di seluruh dunia. Daripada mana asalnya tanah kita? Dalam segumpal tanah yang mana terciptanya Adam itu, bercampur aduk tanah-tanah daripada pelbagai tempat. Lalu tengok asalnya kita dari mana? Kita ni tanah cibisannya daripada Madinah, contoh kan? Madinah, bandar Nabi Muhammad SAW. Maka suatu saat kita akan kembali ke Madinah. Kalau kita berasal daripada Afrika Selatan, satu saat ke Afrika Selatan lah kita mati. Di sanalah tubuh kita akan bercantum kembali kepada tanah. Jadi tanah yang membina tubuh kita ni akan kembali ke asalnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kata Allah. Daripada tanah kami jadikan kamu, kepada tanah itu kami kembalikan kamu, dan kami keluarkan kamu untuk kali yang berikutnya daripada tanah juga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Lalu kata Allah lagi, dan di antara tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan kamu daripada diri kamu, azwajan, isteri-isteri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang tentram kepadanya. Jadi isteri ini diciptakan Tuhan untuk kita merasa tenang. Sebab itulah kita doa kepada Allah supaya waj'al qurrata ain, supaya Allah jadikan, Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, berikan kami isteri-isteri dan anak-anak yang menyenangkan mata, yakni mententeramkan jiwa. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kamu mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, belas kasihan. Ada perasaan belas di antara suami dan isteri. Ada kasih sayang antara suami dan isteri. Kalau dah tak ada benda ini, maka runtuhlah sebuah rumah tangga. Kata seorang pakar motivasi, dia kata sebuah perkahwinan tegak selama mana ada cinta dan ada simpati. Cinta tu mawaddah, simpati rahmah. Bila hilang dua benda ini, maka runtuhlah sebuah rumah tangga. Ada seorang suami, dia boleh bertahan dengan isterinya walaupun dia tak cinta kat isteri dia, tapi dia simpati. Simpati itu mungkin kepada anaknya, kepada isterinya dia simpati, mengenangkan masa lalu hidup bersama, dikenangkan, maka perkahwinan tadi boleh bertahan. Ada orang simpati tak ada, cinta ada, maka perkahwinannya boleh bertahan. Bila hilang dua-dua ini, perkahwinan itu sudah tidak seperti perkahwinan. Runtuhlah sebuah perkahwinan. Jadi perkahwinan boleh bertahan berbekalkan dua perkara ini: cinta, sayang, dan simpati, kasihan. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semuanya pada yang demikian itu adalah ayat kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Baik tidak sedikit ulama yang mengambil ayat ini sebagai dalil bahawa manusia hanya boleh berkahwin dengan manusia, tidak boleh berkahwin dengan makhluk yang lain. Sebab Allah kata, Dia menciptakan isteri dari kalangan kamu, min anfusikum. Allah ciptakan isteri dari diri kamu, maknanya manusia. Maka perkahwinan manusia dengan binatang tidak boleh. Orang Islam tak boleh lah. Orang kafir boleh kan? Kahwin binatang. Bukan binatang, kahwin jambatan boleh kan? Ada di negara mana, Korea kah? Berkahwin dengan jambatan. Macam mana kahwin jambatan? Ada di India, kahwin dengan lembu. Islam tidak membenarkan perkahwinan dengan makhluk selain manusia. Termasuk yang tak boleh kahwin adalah jin. Berkahwin dengan jin pun tak boleh. Ulama-ulama yang melarang perkahwinan dengan jin berdalilkan ayat ini. Ayat ini menjadi bukti bahawa Allah tidak menciptakan isteri daripada kalangan makhluk yang lain daripada manusia.
Jadi kalau ada orang cerita datuk saya dulu kahwin dengan puteri bunian, kan? Maka perkahwinan tersebut tidak dibenarkan oleh syarak. Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitabnya, di dalam Siyar A'lam An-Nubala, sebuah kitab rijal hadis, dia menyebutkan daripada At-Tahawi telah menceritakan Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la ni adalah murid kepada Imam Syafi'i. Dia telah berkata, telah datang kepada kami seorang lelaki pendusta adalah, nama dia Yaghnam bin Salim. Bukan lelaki sebarang lelaki, tok guru. Lelaki pendusta ni seorang tok guru, mengajar orang pada zaman tu, menyampaikan pengajaran di dalam masjid kepada orang ramai, orang dengar. Maka Yunus bin Abdul A'la, murid Imam Syafi'i ini pun pergi dengar lah. Orang kata, oh ni bagus, ilmu banyak kan. Dia pergi dengar. Bila dia pergi dengar, maka Yaghnam bin Salim pun berkata dalam kuliah dia, dia kata, tazawwajtu imra'atan minal jin. Aku sebenarnya pernah kahwin dengan seorang perempuan jin. Keluar dia punya cerita dia. Lalu Yunus bin Abdul A'la pun dia keluar daripada majlis tu. Dia keluar daripada majlis ilmu yang disampaikan oleh Yaghnam bin Salim tadi, dan dia tak pernah pergi dah. Kan? Orang tanya dia, awak tak nak pergi? Lalu dia kata, aku mendengar dia berkata bahawa dia telah berkahwin dengan jin. Tidak ada orang yang mengatakan dia berkahwin dengan jin, melainkan dia pendusta, dia pembohong. Para ulama dahulu, mereka menganggap orang yang mendakwa berkahwin dengan jin ini adalah dakwaan khurafat dan pendustaan. Maka sesiapa yang memberitahu bahawa dia berkahwin dengan jin, mereka tidak akan duduk bersama orang itu. Jadi ini sikap para ulama salaf tentang dakwaan berkahwin dengan jin ini. Jadi bolehkah manusia bersetubuh dengan jin? Kahwin dengan setubuh lain hal. Setubuh lain, kahwin lain. Kahwin setubuh dengan jin harus, boleh berlaku berdasarkan dalil Quran yang banyak. Umpamanya dalam Quran surah Ar-Rahman yang selalu kita baca, Allah menceritakan tentang sifat bidadari syurga. Allah kata, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Bidadari syurga itu, kata Allah, tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Bila Allah nafikan jin dan manusia tak pernah sentuh bidadari, maksudnya benda itu boleh berlaku. Benda yang tak boleh berlaku, tak payah nafi. Bila Allah nafikan bidadari syurga tak pernah disentuh oleh jin dan manusia, bermakna bidadari itu boleh disentuh oleh jin dan manusia. Boleh sentuh-sentuh ni maksudnya setubuh lah kan. Bidadari itu tidak pernah disetubuhi oleh jin dan manusia, kata Allah. Jadi bermakna jin boleh menyetubuhi manusia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wasyarikum fil amwali wal aulad. Ketua iblis berkata kepada para pengikutnya, sertailah manusia di dalam harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi raja iblis suruh pengikut dia join manusia di dalam harta dan juga anak. Join dalam anak macam mana? Join di dalam wati, kan, persetubuhan seorang perempuan dengan lelaki di kalangan manusia untuk sama-sama sama-sama melahirkan anak. Jadi adapun riwayat yang pernah kita dengar ketika mana membaca surah An-Naml, cerita Nabi Sulaiman, ada riwayat yang menyebutkan bahawa bapa Balqis, ada hadis Nabi yang disebutkan di dalam beberapa sumber, ahadu abawai Balqis kana jinniyan, dia kata salah seorang bapa Balqis jin. Ini semua hadis yang tak sahih. Ini hadis yang dhaif jiddan, yang tak boleh dijadikan dalil mengatakan manusia boleh kahwin dengan jin. Jadi kalau kahwin dengan jin, ringkasnya, kesimpulan akhirnya saya nak sebutkan, kalau kahwin dengan jin ni ada beberapa keburukan. Sebab itulah seorang ulama bernama Syekh Walizar bin Syahis dalam kitabnya Al-Jin fil Quran wa Sunnah, dia menyenaraikan beberapa keburukan risiko kahwin dengan jin. Risiko yang pertama adalah
kalau berlaku perbuatan zina di kalangan manusia, maka adalah di kalangan manusia itu, terutamanya perempuan. Lalu dia mengandung, orang tanya dia, anak siapa? Anak jin. Kan? Jadi tak boleh tegakkan hudud. Hukum Islam tak boleh tegak. Sebab kalau kita terimalah bahawa jin dengan manusia boleh kahwin dan mengandung beranak, dakwaan perempuan tadi bahawa suami saya jin, kan? Takkan salah. Jadi macam mana kan? Terlepaslah dia. Jadi berlakulah pengzinaan, seks bebas dalam masyarakat kerana gara-gara kita terima bolehnya berkahwin dengan jin. Yang kedua, jin ni kalau kahwin dapat anak tu nak ikut siapa? Ikut jin ke ikut manusia? Jin tak nampak, manusia nampak. Ni anak jin ke anak manusia? Jadi bingung, keliru. Keliru. Yang ketiga, kalau kita kahwin dengan jin, macam mana kita nak pastikan jin tu Islam ke tidak? Kalau kahwin dengan jin kafir tak sah. Tapi masalahnya kita nak tahu dia Islam ke tidak. Macam mana? Jin boleh kata saya Islam, tapi kita tak tahu hakikat sebenarnya. Sebab jin ni kita tahu mak bapak dia, kita tak tahu mak bapak dia siapa. Dia ni jin keturunan mana. Kita boleh kenal jin tu saja, mak bapak dia tak kenal. Jadi bila tak kenal mak bapak dia, kita nak tetapkan agama dia agama apa, susah. Yang keempat, jin ni kalau dia menjelma rupa manusia, bagaimana dia jelma rupa manusia? Bagaimana satu makhluk jin ini boleh menjelma rupa yang lain? Apa yang ilmu yang dia pakai? Jadi tidak adalah satu orang yang boleh menjelma rupa yang lain melainkan dia guna sihir. Menggunakan sihir adalah haram. Belajar sihir, guna sihir adalah haram. Kalau jin ini menggunakan sihir, jin ini jahat, jin fasik. Sebab itulah jin yang menjelma dalam rupa tertentu, jin ini adalah jin yang fasik. Jin yang telah menggunakan ilmu sihir. Jadi kalau kita dengar dulu, kita baca hikayat Hang Tuah, belajar hikayat Hang Tuah. Hang Tuah berlawan dengan seorang pendekar keling. Dia pergi ke India, dia lawan. Pendekar keling itu menjelma menjadi rupa serigala, rupa serigala. Maka Hang Tuah pula menjelma rupa harimau. Jadi lawan-lawan. Lepas dia menjelma pula rupa api, Hang Tuah jadi hujan pula. Di hujan. Jadi cerita hikayat. Hikayat yang mana kita akan jumpalah dalam banyak hikayat diceritakan, hikayat Mahabharata, Ramayana dan sebagainya ni, dia cerita pasal penjelmaan. Manusia boleh jelma. Boleh jelma ini menggunakan ilmu sihir. Sebab itulah jin kalau dia menjelma rupa yang lain, dia telah melanggar perintah Allah. Dan yang seterusnya, yang terakhir, macam mana kita nak kenal jin tu isteri kita? Sebab jin dia boleh menjelma macam-macam. Jin lain, jin perempuan lain, dia boleh menjelma rupa isteri kita. Kita kahwin dengan jin, satu hari mari perempuan lain, jin lain minat kita, dia pun menjelmalah rupa isteri kita. Umpamanya lah dia tangkap isteri kita, dia bunuh isteri kita, kemudian dia menjelma pula rupa isteri kita. Kita pun ingatkan isteri kita, maka duduklah bersama dengan jin perempuan tadi, padahal dia bukan jin isteri kita. Maka kucar-kacirlah kehidupan sebuah rumah tangga. Hilanglah mawaddah, hilanglah rahmah. Sebab itulah berkahwin dengan jin adalah dilarang oleh syarak. Walaupun berkahwin itu mungkin segi akal. Kalau kita ada orang kata aku kahwin dengan jin, itu mungkin, boleh terima, tak mustahil. Akal kata mungkin, tapi syarak tolak. Berdasarkan banyak kemungkinan buruk yang bakal lahir daripada perkahwinan jin dan manusia. Jadi kita dengar cerita orang kahwin dengan jin bunian, acap hilang, kahwin dengan jin bunian. Semua ini cerita-cerita. Kalau betul lah cerita ini berlaku, maka kita kata acap ni dah diperdaya oleh jin dan perkahwinan mereka tetap tidak sah. Biqadri hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti kat situ lah. Kita akan sambung dalam kuliah yang berikutnya, dalam ayat yang seterusnya. Kita berhenti pada ayat yang ke-21. Sekian.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma alimna ya Allah ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.